kita bicarakan serba sedikit sekadar yang kita mampu. Kemuncak daripada bicara kita sebenarnya dalam Hudaibiyah yang lalu, ya, kita dah cuba mentafsirkan surah Al-Fathu sedaya upaya yang kita mampu. Dan dalam surah Al-Fathu itu Allah Ta'ala telah memberikan gambaran, ya, gambaran berkenaan dengan apakah hasilnya tindak tanduk yang akan berlaku selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini buat kali pertama pada tahun 2022 ini kita dipertemukan lagi untuk meneruskan siri bicara dalam fiqh sirah. Dan insya-Allah pada malam ini kita bicarakan serba sedikit sekadar yang kita mampu. Kemuncak daripada bicara kita sebenarnya dalam Hudaibiyah yang lalu, ya, kita dah cuba mentafsirkan surah Al-Fathu sedaya upaya yang kita mampu. Dan dalam surah Al-Fathu itu Allah Ta'ala telah memberikan gambaran, ya, gambaran berkenaan dengan apakah hasilnya tindak tanduk yang akan berlaku selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Jadi sebenarnya saya terundur ke belakang sebab kita lama PKP hari itu pergi baca berkenaan dengan Khandaq balik. Sebenarnya kita dah tafsir surah Al-Fathu pun bermakna kita dah selesai Hudaibiyah. Tapi oleh kerana dah termula, mesti habiskanlah walaupun 2 kali pun, kan. InsyaAllah. Baik, dalam perjanjian damai Hudaibiyah kita imbas sikit. Ada 6 atau 5 fasal, dan fasal-fasal itu semuanya ditawarkan oleh Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat pun untuk menawarkan kalau kita berjanji maknanya A dan B, A bagi 3, B bagi 3. Tapi dalam perjanjian damai Hudaibiyah ini semua Quraisy dah atur dah. Oh, hebat mereka, ya. Dah atur tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terimalah. Nak macam mana? Tak ada pilihan. Itu yang Sayyidina Umar menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah jenis perdamaian ini Rasulullah? Semua orang dia dah set dah. Kita tinggal nak sign saja lagi. Kan? Tapi sebenarnya yang mereka atur itu merugikan mereka sendiri. Mereka tak sedar. Seperti contoh, mula-mula sekali orang Madinah, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menunaikan umrah tahun ni. Dia kena mari tahun depan. Tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena ingat satu je. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijrah itu menyusun hukum hakam umrah dan haji. Menyusun hukum hakam umrah dan haji. Jadi sebagai contohnya, apabila tidak dapat menunaikan umrah pada tahun tersebut, maka lahirlah hukum berkenaan dengan apakah caranya apabila kita tidak dapat menunaikan haji dan umrah setelah kita berniat ihram, apa caranya? Ya, adakah ia dibolehkan, dibenarkan dan sebagainya? Jawapannya boleh. Kita dah berniat ihram, ya, kita dah pakai ihram dan kita menuju ke Mekah,
tiba-tiba terhalang. Apa-apalah sebab terhalang tadi. Mungkin ya kan, kita dah separuh jalan, tiba-tiba kerajaan Saudi kata tak boleh masuk sebab ditutup balik kerana MCO semula, kerana virus COVID-19 ini merebak semula contohnya. Jadi dalam hal itu tuan-tuan, kita tak usahlah rasa kita dah datang jauh, memanglah menyesal dalam hati kita. Seperti mana sahabat-sahabat berminggu mereka dalam ihram, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah kan. Jadi tuan-tuan, penyelesaiannya terpaksalah keluar dari ihram. Proses keluar dari ihram tu jadilah dam ihsar tuan-tuan. Ada orang dia berpandangan mungkinlah dia fikir seorang-seorang, dia kata dahlah tak dapat menunaikan umrah, kena denda pula seekor kambing seorang. Kan, mungkin terlintas dalam fikiran dia macam tu, tapi sebenarnya pemikiran itu salah dan silap. Sebab dam bukan denda. Tolong ingat baik-baik, dam bukan denda. Dam ni ibadah gantian. Ibadah gantian. Jadi apabila kita tak boleh menunaikan umrah dalam keadaan itu, kita dikenakan dam. Jadi pahala dam, iaitu sembelih kambing dan sedekah kambing itu tadi, menampal kehilangan kita dalam mendapat pahala umrah tadi. Itulah dia. Jadi bila kita fair lah, nampak adil lah kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi 1,500 orang ini first time pada masa itu, ya, dah berihram siap-siap, berjalan lebih kurang 11-14 hari, tunggu pula dalam seminggu pula, boleh dikatakan 2 atau 3 minggu lah mereka dalam ihram. Bukan naik kapal terbang macam kita, bukan naik kereta api macam kita, naik unta tuan-tuan kan, meredah padang pasir pula. Kecewa, memang kecewa. Namun hikmahnya, dari situlah Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang susunan hukum hakam haji dan umrah. Ya, bermula satu persatu. Miqat di Bi'run Ali di Zulhulaifah, bermakna di situlah bermulanya miqat. Jadi apabila dah tak boleh menunaikan umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta tablughal hadiyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Macam mana? Panjang ayat kan? Panjang ayat tu. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. 196 surah Al-Baqarah, tu ayat ni. Jadi cara penyelesaian bagi orang tak dapat menunaikan umrah, dia kena dam ihsar. Sembelihlah kambing, ya, apabila darah kambing itu mula keluar, maka mereka pun bercukur, barulah mereka boleh keluar dari ihram. Kambing itu disedekahkanlah kepada sesiapa yang berada di sekitar hadirin Masjid Haram, di sekitar Masjid Haram, maknanya di sekitar Mekah itu tadi. Jadi berayalah orang-orang penduduk-penduduk di sekitar Hudaibiyah pada tahun tersebut. 1,500 orang, 1,500 ekor kambing tuan-tuan disedekahkan melalui dam ihsar itu tadi. Itu satu sisi. Ya. Sisi yang berikutnya, perjanjian damai Hudaibiyah. Kalau Nabi masuk buat umrah pada tahun tersebut, mungkin masuk dalam keadaan hati yang risau, yang curiga dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan masuk menunaikan umrah dalam keadaan yang tenang. Maka sebab itulah Allah Ta'ala tentukan berlakunya perjanjian damai Hudaibiyah, dan
oleh kerana para sahabat pun pada masa itu dalam keadaan bengkok je kan. Nak kata tidak itu Rasul, nak kata ya tak munasabah, kecewa lagi. Turun surah Al-Fathu. Ya, kita dah baca serba sedikit tafsir asas surah Al-Fathu, ya, 4 minggu berturut-turut kan. 4 kali kuliah berturut-turut sebenarnya. Tuan-tuan, saya cuba ringkaskan, tak boleh. Memang surah Al-Fathu 29 ayat itu memang kena 4 kali kuliah jugalah, ya. Settle. Baik, tuan-tuan. 2 tahun kemudian berlakulah pembukaan kota Mekah. Puncanya apa? Okey. Puncanya seperti saya katakan awal-awal tadi, apabila berlaku perjanjian damai Hudaibiyah, orang-orang Mekah yang senaraikan butir-butir perjanjian, fasal-fasal perjanjian, orang Mekah yang senaraikan. Tak sempat Nabi nak senaraikan apa-apa bahagian dia, terus dia minta sign. Tapi bila tengok tak ada yang rugi bagi Islam, itu yang Nabi terima, ya. Nabi terima, tak ada yang rugi bagi Islam. Tapi dia kena tengok dalam tu baru nampak, kan. Kalau tengok surface tu memang tak nampak. Pertama, tak boleh menunaikan umrah pada tahun ini. Sebalik kena datang tahun depan. Rugilah kita dah berhabisan, kan. Berbelanja masa lagi apa lagi, rugilah. Rugi itu Allah Ta'ala gantikan dengan dam, dengan sedekah dam itu, seekor kambing itu dapat cover, ya, kerugian tak mendapat pahala umrah. Tak apa, settle. Fasal yang kedua dan ketiga, orang-orang Mekah yang keluar dari Mekah menuju ke Madinah selepas perjanjian ini hendaklah dikembalikan kepada Mekah, tuan-tuan. Manakala fasal ketiga, orang-orang Madinah yang keluar dari Madinah menuju ke Mekah ataupun berpaling tadah lah kiranya, tidak perlu dikembalikan. Kalau tengok sekali lalu Sayyidina Umar pun pada masa itu, apa ni? Orang dia keluar kena kembali, orang kita keluar tak payah kembali. Apa ni? Itu yang Sayyidina Umar tegur, ya. Baik. Nabi SAW mengatakan setuju, wafakna, tak apa. Fasal yang keempat, dia menyebut orang-orang Badui ke kaum-kaum Arab ke yang berada di antara Mekah dan Madinah bebas untuk berhubung satu sama lain. Bebas, ya. Maknanya siapa nak sokong Mekah bebas, siapa nak sokong Madinah bebas, tak ada masalah. Nabi setuju, tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Jadi itu antara isi perjanjian itu. Kita lihat satu persatu. Nombor satu, tak ada rugi bagi Islam. Nombor dua, tak sampai setahun selepas perjanjian damai Hudaibiyah itu, Quraisy minta dibatalkan nombor dua dan nombor tiga. Sebab apa? Sebab semasa perjanjian itu sedang ditandatangani, datanglah anak Suhail bin Amru. Anak Suhail bin Amru, ya, Abu Jundal namanya. Abu Jundal ini dipukul teruk oleh ayahnya, tapi entah macam mana terlepas dan sempat menerpa ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjanjian damai Hudaibiyah. Ditambah lagi dipukul oleh ayahnya Suhail bin Amru yang menjadi ketua Quraisy yang menandatangani perjanjian pada masa itu. Dipukul teruk. Melihat Suhail bin Amru dipukul, ini memukul anaknya, Sayyidina Umar yang tak ada kaitan dengan Suhail bin Amru terus nak tarik pedang nak bedal, nak pukul Suhail bin Amru sebab mencederakan anaknya, saudara seislam dengan Umar. Tapi ditahan oleh Abu Bakar. Ya. Maka Suhail bin Amru pun menegaskan bahawa anak ini, ya, anak aku ni terlibat dengan perjanjian ni. Maka Abu Bakar berbisik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, buatlah sesuatu. Kesian sangat dah tengok Abu Jundal ni. Dia masuk Islam tapi tak sempat nak hijrah, kena tangkap dengan ayahnya sendiri, diseksa oleh ayahnya sendiri. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cubalah ambil sedikit helah, ya. Kata Nabi,
perjanjian ni belum ditandatangani, oleh itu belum sah lagi. Oleh itu Abu Jundal boleh datang kepada kami. Kata Suhaib bin Amru, jangan berhelah. Oh, jangan berhelah. Sebab kami kenal kamu adalah orang yang jujur dalam perjanjian. Maka Nabi tak boleh kata apalah. Perjanjian itu dah tulis tapi belum tanda tangan. Betul, memang tak tanda tangan lagi, belum sah lagi. Banyak yang kita belajar kan. Tanda tanganlah, tanda tangan. On the way nak balik ke Mekah, Abu Jundal sekali lagi berjaya melepaskan diri daripada kepungan orang-orang ayah dia, dan Abu Jundal telah berada tidak jauh, lebih kurang dalam 30 km saja dari pintu keluar Mekah menuju ke utara. Jadi Abu Jundal ini telah berkumpul dengan umat Islam yang tidak berjaya berhijrah, dan katanya mereka sampai 30 orang, tuan-tuan. 30 orang, ramai. Jadi sekali orang Mekah nak keluar pergi berdagang, Abu Jundal and gang pun serbu, rampas harta mereka, lari balik. Maka pada masa itu Abu Sufyan tulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tegur Abu Jundal, sebab Abu Jundal orang Islam. Dia hantar surat kepada Nabi, tegur Abu Jundal ni. 30 orang, ramai lah tuan-tuan, sekali 1000 kan. Nabi balas apa? Setahu kami Abu Jundal rakyat Mekah, bukan rakyat Madinah. So pandai-pandai kamulah settlekan masalah tu, kan? Kami tak campur dengan negara orang, kaedahnya. Maka tak lama kemudian datang surat supaya membatalkan pasal 2 dan 3 ni, batalkan. Dan Nabi senyum memandang kepada sahabat-sahabat baginda. Nabi kata mereka tidak akan lama bertahan dengan perjanjian yang mereka tawarkan sendiri ni. Tak boleh tahannya, kan? Sabar je lah. Akhirnya terbatal, tuan-tuan. Baik. Selepas itu barulah Rasulullah SAW menulis surat kepada Abu Jundal menjemput mereka datang ke Madinah. Selamatlah 30 orang sahabat ini. Dan tuan-tuan, fasal berikutnya, inilah yang menjadi penyebab kepada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Apa dia? Semasa menandatangani perjanjian Hudaibiyah, Bani Bakri ini Bani Bakar lah, Bakar kan. Dia bangun isytihar kepada umum. Dia kata dia ni tak ada kaitan dengan perjanjian, tapi dia mendengar perjanjian. Bila dia mendengar perjanjian, maka dia pun terus bercakap. Sebab orang tengok ni perjanjian Nabi dengan Suhail bin Amru ni didengar oleh kabilah-kabilah Arab yang ada berdekatan. Jadi ada dua Bani Bakar ataupun Bani Bakri dengan Bani Khuza'ah. Dua-dua ni duduk tak jauh luar daripada tanah haram Mekah, Bani Bakri dengan Bani Khuza'ah ni. Sebab itulah mereka melihat, mengetahui dan mendengar isi kandungan perjanjian itu. Maka saat itu juga Bani Bakri bangun. Dia kata Bani Khuza'ah dulu. Bani Khuza'ah kata kami bersama-sama Madinah. Walhal dia dekat jiran dengan Mekah, tapi dia bersama-sama Madinah. Maka dialu-alukan Bani Khuza'ah oleh umat Islam, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Bila tengok Bani Khuza'ah mengisytiharkan bersama-sama Madinah, maka Bani Bakri ni, tuan-tuan, seteru Bani Khuza'ah ni tadi, kami bersama Quraisy. Tapi sepi, orang Quraisy tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Tahu sebab apa? Sebab Quraisy dah tahu Bani Bakar ni memang kaki bakar, kan? Ini memang bala pada kita lah ni, kan? Tapi mereka mengisytiharkan sesungguh-sungguhnya. Jadi tuan-tuan, tak sampai 2 tahun kemudian, lebih kurang dalam bulan Rejab pada tahun ke-8 Hijrah, berlaku pencerobohan Bani Bakri ke atas Bani Khuza'ah dengan dibantu oleh beberapa anak muda Quraisy. Kampung Bani Khuza'ah dibakar, wanita-wanitanya diperkosa, dibunuh, dirampas harta bendanya pada malam, tuan-tuan. Dan pada pagi esok, dalam keadaan mabuk-mabuk, anak-anak muda Quraisy ni pun berceritalah di Mekah bahawa mereka malam tadi membakar Bani Khuza'ah, dan perkara ini terdengar ke telinga Abu Sufyan.
Bila terdengar kepada telinga Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun menyumpah, dia kata, ya, budak-budak ni memang tak tahu bahawa ini adalah bala besar yang akan dihadapi oleh kita dengan perbuatan kamu semua ni pada malam tadi. Terus Abu Sufyan pun memecut menuju ke Madinah. Tuan-tuan, kiranya nak potong trip supaya berita ni tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Tapi bila sampai di Madinah, rupa-rupanya Bani Khuza'ah awal-awal pagi lagi telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah minta supaya Bani Khuza'ah bersabar. Ya, sabar, kami akan melakukan sesuatu untuk membela kamu sebagai sekutu kami. Itu janji Rasulullah SAW, ya. Jadi tuan-tuan, apabila Bani Khuza'ah balik, buat diam-diam, buat tak tahu, tak lama kemudian Abu Sufyan pun sampailah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, tuan-tuan, ya, mana nak tuju? Maka dia bertanya kepada orang Madinah, manakah rumah Ummu Habibah? Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan yang telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya yang sebenar ialah Ramlah binti Abi Sufyan. Pergilah rumah Ummu Habibah. Naik-naik, dia tengok dalam rumah Ummu Habibah tu cukup simple, hanya ada satu hamparan kapet lah, kita kata, ataupun macam sejadah begitulah. Jadi Abu Sufyan tengok tak ada kursi set. tak ada tuan-tuan. Tengok hamparan, dia pun menuju ke hamparan tersebut, kan. Tapi cepat-cepat diambil dan dilipat oleh Ummu Habibah. Dia kata tak boleh, ayah tak boleh duduk di kursi di kapet ni, sebab ataupun di hamparan ni, sebab ini hanya hamparan untuk Rasulullah SAW ketika dia datang ke rumah Ummu Habibah. Jadi memang kebetulan hari itu hari giliran Ummu Habibah. Jadi sebab tu Ummu Habibah hampar siap-siap. Tiba-tiba ayah dia datang, tak boleh. Sampai hati kata Abu Sufyan kepada Ummu Habibah. Tapi Ummu Habibah tetap bertegas, hamparan ini untuk Rasulullah, tak layak orang lain duduk atas hamparan ni. Itu cara dia jaga rumah tangga dia lah, kan. Tak lama kemudian sampailah Rasulullah SAW. Rasulullah sambut biasa, bapak mentua, tak ada masalah, sidik sedak garaga, kan. Itu dia, buat baik, tak ada apa. Biarlah Abu Sufyan ni, tuan-tuan, Abu Sufyan pernah cuba membunuh Nabi secara dekat 3 kali dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terkepung, maka Nabi mengarahkan umat Islam panjat bukit Uhud, menyelinap di sebalik bukit Uhud. Memang tuan-tuan, memanjat bukit Uhud ini saya ada pengalaman, diberi kesempatan lah. Tapi tak lama selepas tu dah sampai dah ni polis syariah Mekah ni, kan, Madinah ni dah bagi horn, dah siap dengan hela, dah suruh kita turun, tuan-tuan. Memang nak mendaki bukit Uhud pada tahun 2008. Saya sempat musim haji 2008, sempat saya mendaki bukit Uhud, ya. Tapi daki separuh je, dah bunyi dah bawah tu. Itu saya kata kesempatan tu, ya, yang mana kesempatan itu susahlah nak dapat lagi dah, ya, sebab dia memang tak benar. Memang berliku-liku, tajam, curam. Itu tahun 2008, bayangkan 1400 tahun sebelumnya, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelinap di sebalik bukit Uhud itu. Abu Sufyan sempat tengok 3 kali belakang Nabi, tapi tarik je panah, hilang. Maknanya Nabi menyusup, kejar lagi, kejar. Siap nampak lagi belakang, tarik lagi panah, kan. Tapi tak ada, kan. 3 kali. Kali ketiga kata Abu Sufyan, aku sedar. Ini Abu Sufyan cerita selepas dia masuk Islam. Jujur sahabat-sahabat ini, mereka cerita habis kebencian mereka sebelum mereka memeluk Islam. Walaupun mereka telah memeluk Islam tu, ya, kalau kira senyap-senyap je lah, tak usah duk cerita lah kisah lampau. Tak, mereka ikhlas, mereka cerita. Jadi sebab itu jangan cerita Abu Sufyan. Cuma nak ceritanya zaman dia sebelum masuk Islam, 3 kali dia hampir bunuh menantunya sendiri. Dan masa tu memang Rasulullah dah jadi menantu dia, tapi tak direstui lah, kan, tak direstui. Saya ingat Piramli pun ambil ilham daripada kisah sirah juga, kan, buat 3 Abdul tu, kan. Okey,
Setelah Abu Sufyan turun dari Bukit Uhud, nak cerita bagaimana Nabi membalas perbuatan mentuanya ni. Bila turun, Abu Sufyan waktu tu dah hampir senja, dia menjerit ke seluruh Bukit Uhud. Dia kata, Muhammad, perhitungan kita belum selesai. Kita jumpa di Badar, tuan-tuan. Kita jumpa di Badar. Badar Sughra dia panggil. Badar Kubra tahun 2 Hijrah. Ni Badar Sughra berlaku pada tahun 5 Hijrah. Tapi orang Quraisy tak datang-datang pun. Nabi tunggu. Dia dah janji sangat, Nabi tunggu. Itu dipanggil Badar Sughra. Tuan-tuan, tahun ke-5 Hijrah juga. Itu selepas daripada perang Khandaq. Selepas daripada perang Khandaq, ya. Baik. Bila menjerit tu, Umar Ibn Khattab berada di sebelah Nabi, jaga kawal Nabi betul-betul. Dan pada masa inilah Umar dah tarik panah dia dari atas. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Umar dalam keadaan bersembunyi dari atas memanah kepada Abu Sufyan yang duduk dalam keadaan terbuka, pasti kena. 99% kena. Betul tak? Tapi Nabi kata, jangan Umar, jangan. Biarkan dia, biarkan. Kalau tidak, kerana Nabi halang pada hari itu, Umar dah lepaskan panah dia, kan? Tapi tak jadi. Baik, itulah beza antara Nabi dengan Abu Sufyan. Apa Abu Sufyan tak kata dekat Nabi? Apa Hindun mak mentua tak kata pada Nabi? Semua kata, kan? Semua kata. Walhal Ummu Habibah itu anak Hindun. Begitulah kisahnya dua ni. Maka pada hari itu bila bertemu, Abu Sufyan pemula bercakap baik-baik. Dia kata, Muhammad, kita berdua ni dah kenal lama dah. Memanglah kenal lama, kan? Ini bapak mentua takkan tak kenal. Jadi marilah kita mengikat, mengukuhkan perjanjian. Nabi senyum je, ya. Ingat tuan-tuan, perjanjian ini suatu perkara yang cukup dijaga oleh Rasulullah SAW. Kalau kita boleh buat kisah sirah bab khusus perjanjian Rasulullah SAW, banyak perjanjian, dan Rasulullah lah orang yang paling menepati perjanjian. Hatta perjanjian dengan orang kafir sekalipun, Nabi tetap meraihkan perjanjian itu. Tak akan dilanggar sama sekali. Ingat tuan-tuan. Sebab itulah dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah dimulakan dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah janji-janji kamu. Jangan janji ini hanya sekadar janji tinggal janji, tidak. Sebab janji-janji ini sebenarnya kalau tidak diraihkan, maka ia adalah munafik, tuan-tuan. Kan? Itu dia. Jadi Nabi SAW bila sebut pasal perjanjian, Nabi dah menunjukkan reaksi tegas, tapi masih lagi berlembut. Kata Abu Sufyan, perjanjian Hudaibiyah itu sudah lama, sudah lapuk, walhal tak sampai 2 tahun pun lagi, kan? Sebab dia dah kena teruk dengan perjanjian itu sendiri. Marilah kita ikat perjanjian baru yang lebih kukuh dan menyeluruh. Begitu. Dan perjanjian itu berlangsung 10 tahun, ya. Jangan lupa tuan-tuan, fasal yang ke-6, iaitu yang ke-6 betul. Ya. Perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun. Baru 2 tahun, kan? Baru 2 tahun, ya. Jadi Rasulullah SAW bila dengar je Abu Sufyan sebut macam tu, terus Nabi potong. Nabi kata, kami adalah kaum yang menghormati perjanjian dan berpegang teguh dengan perjanjian yang pertama. Jadi kalau perjanjian yang kedua ni, dia sebenarnya sudah tidak ada credibility lagi dah sebenarnya. Dia macam seakan-akan nak menunjukkan bahawa mereka menyesal dengan perjanjian pertama. Ingat Nabi tak boleh baca benda tu. Jauh lebih boleh baca. Maka Abu Sufyan pun kecewa, tuan-tuan. Bila kecewa, pujuk Nabi bertegas, tak perlu perjanjian kedua, cukup dengan perjanjian pertama itu. Maka Abu Sufyan pun dengan geram, tuan-tuan,
dia keluar daripada rumah, dari rumah Ummu Habibah itu. Nabi pun membiarkan dia keluar, tak apa, tak ada masalah, tak ada diganggu sikit pun. Dan Nabi dah pesan jangan ganggu Abu Sufyan. Jadi dia datang dengan apa itu, bersembunyi-sembunyi kan, dengan rahsia. Tapi bila dia balik dengan terbuka. Dia tak ingat dah dia datang tu dengan sembunyi. Tuan-tuan, dia masuk ke Madinah. Terus dia isytihar kepada orang-orang Madinah. Dia kata, "Hei orang-orang Madinah, dengarlah, aku datang dengan ikhlas. Tapi Nabi kamu sebenarnya yang tidak menerima tawaran perjanjianku, tawaran keamanan padaku." Dia kutuk Nabi pula kat situ. Orang Madinah tengok dia, biarlah kan, biar apilah dia, tak usah pedulilah. Dan Nabi dah pesan jangan apa-apa kan Abu Sufyan. Jangan apa-apa kan bapak mentua aku kan, walaupun dia kafir pada masa itu, ya. Jadi keluarlah Abu Sufyan dengan keadaan yang begitu kecewa. Sampai di Mekah, orang Mekah pun tak tahu Abu Sufyan pergi ke Madinah, ya. Kalau tahu mereka memang terkejut, ya. Tapi dia tak tahu. Dan sejak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, dengan penuh kerahsiaan telah mengumpul, ya, peralatan perang dan sebagainya. Dan cara Nabi berkumpul tadi sepertinya nak pergi berperang, tapi Nabi tak bercakap kepada sahabat-sahabat walau sepatah pun. Ini yang menyebabkan Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Nabi tu nak ke mana? Kan? Aisyah kata tak tahu, tak pernah. Jadi Abu Bakar pun pelik. Biasanya kalau ada peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beritahu sahabat-sahabat, menyeru para sahabat. Kali ini diam-diam je. Ya. Dan Umar juga bertanya kepada Hafsah. Hafsah jawab benda yang sama, tak tahu juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyeru umat Islam untuk keluar menuju ke suatu tempat, pun tak beritahu di mana tempat itu, ya tuan-tuan. Pada hujung bulan Sya'ban dah. Pada penghujung bulan Sya'ban barulah Nabi pun bergerak keluar dengan mengajak sahabat-sahabatnya. Dan pergerakan kali ini juga tidak menampakkan gerombolan perang, tapi Nabi suruh keluar. Apabila tiba di Marra Zahran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun baru mengisytiharkan nak menuju ke mana. Rupa-rupanya 10,000 tentera. Buat kali pertama tentera selama itu yang Rasulullah SAW kumpulkan. Jadi 10,000 ni tadi berkumpul di Marra Zahran. Masa mana Nabi rancang keluar separuh, ya, sekumpulan keluar. Lepas tu Nabi berjumpa pula dengan kaum-kaum Arab yang berada di luar Madinah dan sebagainya. Tapi Nabi langsung tak bercakap, tak beritahu apa pun, tuan-tuan, ya. Inilah betapa halusnya perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Marra Zahran. Lebih kurang Marra Zahran ni kiranya kawasan Mekah adalah. Ya, kalau kita nak pergi ke Ji'ranah itu memang akan melalui Marra Zahran ni. Mana sekitar Ji'ranah. Dekatlah kan? Dekat. Maka tuan-tuan, Nabi bermalam di situ dan Nabi menyuruh dinyalakan obor. Malam tu nyalakan obor. Terkejut orang Mekah, histeria orang Mekah. Siapalah pula nak menyerang, ya? Tak tahu nak menyerang. Sebab bayangkan kalau seorang nyalakan satu obor, 10,000 jadi 10,000 obor. Dah jadi macam lebih pada pesta bunga api dah pun, kan? Gitu. Jadi pada masa inilah Abbas bin Abdul Muttalib, ya, keluar menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas tahu bahawa yang datang itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut majoriti ahli sirah mereka mengatakan pada masa itulah Abbas mula memeluk Islam, ya, pada masa itu. Tapi saya bukan nak menolak pandangan itu. Cuma saya ada pandangan lain. Pandangan lain ialah Abbas ni dia sebenarnya dah memeluk Islam lama dah, tapi dia belum bersedia mengisytiharkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan dia tidak ataupun memanfaatkan, ya, Nabi memanfaatkan
Abbas tidak mengisytiharkan keislaman dia dengan menjadikan dia sebagai informer, ya, informer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau nak dikira kan, Abbas ini, isterinya Ummul Fadli, bergelar Ummul Fadli, telah lebih dulu memeluk Islam. Ummul Fadli ni, dan bersama-sama dengan Abbas tak pernah berpisah, duduk serumah, walaupun selepas perang Badar sudah ada perintah untuk diceraikan, ya, antara suami muslim dengan isteri musyrikah, isteri muslimah dengan suami musyrik. Tapi Ummul Fadli dengan Abbas tidak pernah berpisah, duduk serumah. Itu satu bukti bahawa Abbas dah memeluk Islam. Begitu juga bila Nabi SAW mengisytiharkan ketika berhijrah masa itu, siapa yang telah beriman, telah memeluk Islam, tapi tidak berhijrah, maka tidak sempurna iman dia. Ya, Nabi isytihar begitu. Nabi isytihar ni kepada siapa sebenarnya? Sebagai isyarat kepada segolongan sahabat yang telah memeluk Islam tapi tak mahu berhijrah, takut nak berhijrah. Ada, tuan-tuan. Antaranya Abbas inilah antaranya. Yang ketiga, kenapa saya kata Abbas ini memeluk Islam lebih awal? Semasa perjanjian Aqabah yang kedua, yang mana perjanjian Aqabah yang kedua ni betul-betul dirahsiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab untuk merancang berhijrah. Tiba-tiba dia bawa Abbas bin Abdul Muttalib, teman dia. Dia tak boleh kita kata, oh iyalah dia ajaklah sebab bapa saudara dia, kan? Tak boleh gitu, tuan-tuan. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang lain lagi. Tapi kenapa mereka tak diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa? Kan? Tapi Abbas diajak, bermakna Abbas telah memeluk Islam pada masa itu. Ada kesiqahan dia, ada kepercayaan dia terhadap kedudukan Abbas pada masa itu, kan? Itu antara dalil mengapa Abbas ni telah memeluk Islam. Walaupun majoriti ahli sirah berpendapat Abbas hanya memeluk Islam pada malam Nabi berkhemah di Marra Zahran. Baik, esok pagi buat biasa, macam tak ada apa-apa juga. Orang Mekah dah kelang kabut dah. Apa sebenarnya kita ni? Dah histeria dah, tuan-tuan, ya? Dah histeria dah. Nabi buat lagi, buat tak tahu lagi, tuan-tuan. Malam Ramadan tu, ya, dalam bulan-bulan Ramadan, Nabi dikatakan sampai di Marra Zahran itu pada 12 Ramadan. Lebih kurang begitulah, 12 Ramadan. Jadi yang Nabi betul-betul masuk ke Mekah untuk membuka kota Mekah ini ialah pada 20 Ramadan. Bermakna Nabi bermalam di Marra Zahran itu dalam seminggu juga, tuan-tuan, ya. Dalam seminggu juga. Cukup seminggu ini menggemparkan orang-orang Mekah. Malam je api, nampak api cerah, kan. 10,000 obor, tuan-tuan, bayangkan. Mau tak takut, ya. Jadi siang nampak tak ada apa pula. Nampak macam nak keluar dari Mekah pun terfikir-fikir, kan aku keluar kan tak balik kan, tapi tak keluar, nak pergi cari makan ni, nak pergi kerja, kan, nak pergi kerja ni. Tapi bila malamnya api cerah, ya Allah, bayangkan psikologi yang dikenakan pada masa itu oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, ya. Dan Nabi SAW dalam mana-mana peperangan sekalipun memang mencuba untuk meminimumkan pertumpahan darah. Antaranya kepungan-kepungan seperti inilah, ya, yang Nabi laksanakan dalam Khaybar baik, dalam Bani Mustalaq baik, ya. Nabi itu contoh-contoh peperangan lah, ya, yang Nabi telah lalui dengan secara kepungan. Baik, tuan-tuan, salah satu malam Abbas membawa Abu Sufyan pula. Ya, Abu Sufyan ini ada riwayat mengatakan ditangkap oleh orang-orang Madinah, orang sahabat-sahabat Nabi ni ketika dia sedang mengendap pada malam hari, mengintai, tiba-tiba kena tangkap, tuan-tuan, bawa ke depan Nabi, dan Abbas berada bersama-sama Nabi pada masa itu. Tapi ada dalam riwayat yang lain menyebut bahawa Abbas itu yang membawa Abu Sufyan. Abu Sufyan ini rupanya sifat dia liat betul, tuan-tuan, liat betul nak memeluk Islam, sehingga kan Abbas menggertak dia, mengatakan dia, apa lagi yang kamu mau? Yes, kamu nyata sudah kalah pada masa ini, memeluk Islam lah.
tuan-tuan ya. Jadi Abu Sufyan balik dengan tak kata apa, maka di sinilah Abbas menasihatkan Nabi SAW supaya memberikan suatu penghormatan kepada Abu Sufyan, sebab dia ni jenis yang suka diangkat-angkat begitu. Okey, saya tangguh setakat tu dulu kuliah kita ni, sebab saya ada satu komitmen yang tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang, detik-detik Nabi mula masuk ke kota Mekah ya. Jadi sekali itu dulu tuan-tuan, insya-Allah ayat-ayat yang menyentuh tentang pembukaan kota Mekah ini seperti biasa akan kita jadikan rujukan kita dalam pertemuan kita yang siri kedua nanti insya-Allah. Ya, sekadar itu saja, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.